Assalamualaikum semua. Selamat datang ke LTV. Jadi hari ini kita ada seorang tetamu khas, iaitu seorang pakar dalam sistem mengecat je, pioneer dalam dunia EV. Kalau awak pernah pergi ke petrol station kan, nampak charger tu. Kalau apa dia punya branding dia apa? Yang tu charge EV. Charge EV tu, abang kita ni lah pasang. Okey, Cik Zuril, kenalkan diri sikit. Assalamualaikum, nama saya Zuril. Saya pengasas Kelab Pemilik Kenderaan Elektrik Malaysia, dan juga saya bekerja dengan sebuah syarikat yang membina stesen pengecas kenderaan elektrik. So syarikat ni namanya Exicom. Sebelum ni kita tertumpu kepada industri telekomunikasi dari segi power solution, rectifier, battery charging. So tahun 2018 di HQ dia bermula perluaskan industri kepada kenderaan elektrik lah. Kita ada produk portfolio untuk stesen pengecas kenderaan elektrik untuk AC dan juga DC. Jadi Cik Zuril memang ada kefahaman teknikal lah tentang jenis-jenis charger yang berbeza-beza ni kan. Jadi apa bezanya AC dengan DC punya charger ni? Beza yang paling besar ialah semua unit AC sebenarnya dari segi teknikalnya adalah bukan pengecas. Ini hanyalah peranti untuk memberi bekalan tenaga elektrik. Apa yang charge bateri dalam kereta elektrik adalah OBC, on-board charger. Yang peranti dekat Petronas, yang dekat shopping mall tu semua, kita biasa panggil layman term dia AC charger lah. Tapi sebenarnya ia adalah unit untuk membekalkan tenaga elektrik secara terkawal. Yang charge bateri adalah OBC, kereta tu sendiri yang akan charge bateri. AC ni dia slow sebab dalam kereta tu OBC buat kerja keras. Dia tukarkan kepada direct current, barulah dia charge kereta. DC pula dari segi teknikal dia memang charging station, dia memang mengecas. Sebab bila kita bawa kereta elektrik ke stesen pengecas DC, stesen pengecas DC ni selalunya besar macam peti ais. Kenapa dia besar? Sebab dalam tu ada alat ataupun modul yang panggil rectifier. Dia tukar tenaga elektrik AC TNB kepada DC. Stesen pengecas tu dah tukar siap-siap kepada DC, dia akan bypass on-board charger kereta. Charger yang laju yang kita tengok kat luar tu semua DC lah kan Charger yang laju DC kat Malaysia tak banyak lah. Yang ada sekarang 12 tu 9 je yang boleh diakses oleh semua rakyat. Yang lagi 3 tu untuk Porsche Taycan saja ya. SMW buat khas untuk pembeli Taycan. Kalau yang kita pasang dekat rumah ni, kita pasang DC ke AC sebenarnya? Kita pasang AC cukup. Sebab tak perlu kita nak guna stesen pengecas DC kat rumah. First kali stesen pengecas DC tu terlalu mahal untuk individu. Kos dia start daripada mungkin RM40,000, RM50,000 dan ke atas. Itu untuk kapasiti dalam 40 kW. Kau main AC cukup. Sebab nak pakai DC pun bekalan tenaga elektrik di rumah tak cukup. Contohnya yang 40 kW DC Division Motorsport tu, dia perlukan 63 M 3 pasang ni adalah seluruh bekalan rumah. Kalau pasang charger tu kat situ, charger tu yang paling kecil 40 kW. Habislah satu rumah. Tak boleh pasang aircon, tak boleh pasang TV, semua benda tak boleh pasang. Cara paling murah, mudah dan selamat. Yang penting selamat. Make sure yang pasang ni adalah orang yang berpengetahuan. Wireman yang ada rating PW4. Ini compliance ataupun standard yang kita perlukan lah untuk pastikan benda tu selamat, tak terbakar, tak melebur ke ataupun tak terlalu panas. So dia tahu saiz kabel yang berkenaan. So yang paling murah dan selamat, pernah dengar tak komando soket ataupun kita panggil CE? Komando soket yang macam cocok untuk kita tengok lampu kilang untuk syuting semua tu. Ya, betul. Macam kat kilang, macam dekat exhibition hall, dia orang akan pakai komando soket. Kalau nanti you boleh tambah dalam presentation ni, I tak sediakan apa-apa presentation, you cari gambar komando soket. Kita panggil CEE lah. Kalau secara technical kita panggil CEE soket. CEE ni dia dah design untuk industrial. So dia kalis air, lagi robust dan tahan lama. So komando soket CEE soket ni, itu cara paling murah nak pasang. Sebab yang penting kita nak tahu kapasiti AC unit yang kita nak pasang kat rumah ni, adakah kita nak tarik 16 M ataupun 32 M. So yang tu akan menentukan saiz kabel.
So kalau kita kata 16 amp pun cukup lah. Saya tidur dalam 8 jam, lepas tu keluar rumah kadang-kadang ada 10 jam masa untuk charge. So dia kata 16 amp cukup. So ambil masa lebih lama tapi cukup, dan bateri pun lagi sihat bila charge perlahan ni. Soket tu tak sampai RM15 pun kalau pergi kedai hardware. Cable size kalau untuk 16 amp saya recommend lah 4mm square. Tapi kalau bila nak pergi 32 amp, kita naikkan size dia kepada 6mm square. Dah ada kabel, dah ada soket. Yang ketiga kena ada dia punya safety breaker lah. Yang macam dekat kita punya DB. Kita tambah satu breaker khas untuk pendawaian pengecas ni. Supaya dia isolate. Maknanya kalau dia trip, dia seorang dia trip. So kiranya kita pasang kalau 32 amp tu maksudnya dah separuh lah. Betul. And sebelum pasang ni, ada bahaya risking kita trip benda-benda lain kalau kita ada aircon lagi dalam rumah pelbagai semua. Sebab itu saya kata kalau nak pasang ni cari orang yang berpengalaman dan ada ilmu nak pasang. Sebab sebelum dia pasang, dia akan ukur dulu berapa load yang digunakan. Cara betulnya dia kata, okey, abang ada aircon ada 3 aircon. Abang pasang semua aircon, abang pasang semua TV, abang pasang semua peti ais, semua benda on. Dia check dekat kita punya bekalan tu, DB tu, abang dah on semua bekalan peralatan elektrik dekat rumah, abang baru pakai 25 amp. Terlalu banyak pun sebenarnya. Memang banyak berlebihan. Sebenarnya kita tak nampak. Cik Zuri cerita 16 dengan 32 amp ni masih lagi boleh pakai untuk single phase punya wiring rumah ni? Boleh pakai untuk single phase. So kalau 16 amp satu fasa, dia akan dapat 3.7 kW lah. 3.7 kW kuasa pengecas. Kalau satu fasa 32 ampere, dia dapat kuasa pengecas 7.4 kW. So 7.4 kW tu dah bagus tu. Katalah bateri kereta dia 70 kWh. 70 kWh kita bagi dengan 7, so dalam 10 jam. Tapi berapa kali lah kita sampai rumah bateri dah 0% kan? The next thing is to purchase atau beli satu unit pengecas lah, wall box. Kita panggil wall box, AC wall box. Okey. Sebab itu saya tak suka panggil pengecas sebab AC ni bukan charger. Dia panggil, kalau dari segi teknikal dia panggil EVSE, Electric Vehicle Supply Equipment. Even dalam English pun dari segi teknikal dia tak panggil charger. DC dia panggil charger. DC is a charger. So berapa harga wall box? Wall box murah bang. Tak ada kalau macam single phase punya wall box ni 1000 lebih dapat. Okey, untuk 3 phase pula macam mana? Kali 3 je. Hah? Itu je, kali 3 je. Katalah 16 amp untuk satu fasa 3.7. So kalau 16 amp 3 fasa kali 3. Sebenarnya itu je, simple je. Dapat 11 lebih tu. Ya, 11 lah. 7.4 kali 3 dapat 22. 22. So kita recap balik. Macam tu je. So benda yang sama, wall box yang sama. Ya. So kalau wall box tu 3 fasa, dia ada 3 sistem masuk, 3 live cable masuk, 3 power masuk. So, tapi kalau wall box ni memang ada jenis yang 1 fasa dan yang 3 fasa ni lah. Ada. Yang kebanyakan wall box yang agak premium tu, dia 3 fasa tapi dia boleh operate as 1 fasa. Dia boleh operate as 3 fasa. Kita boleh pilih. I see. Tapi kalau wall box yang kita beli untuk rumah yang 1 fasa, memang 1 fasa je lah. Tak boleh, kita tak boleh upgrade lah. Yang 1 fasa tadi harga dia berapa sampai ke berapa? Harga dalam 1000. Even Exicom kita ada satu charger tu harga 1750. 32 amp satu fasa, 7.4 kW. Okey. Itu paling murah, kita punya charger yang paling murah lah. Plug and charge saja. Yang mahal dalam range single phase ni apa? Lebih kurang tu juga kan? Paling mahal pun 2000 lebih lah single phase. 2000 lebih. Kalau yang 3 fasa pula harga dia macam mana? Okey. Yang tu portable, yang 3 phase. Ini saya punya pengalaman sendiri. Saya beli direct daripada OEM. Brand dia Zenka. Dia 3 phase tapi capable, dia boleh digunakan dekat pendawaian 1 fasa ataupun pendawaian 3 fasa. Dia ada option. Kita tukar dia punya kepala CEE je. Kita tukar dia punya kabel je. Kabel tu pun saya buat sendiri, DIY. Kalau dia orang tak kerti nak buat, suruh saya buat. Saya bagi charge baik murah-murahnya. Okey. So yang itu pula berapa harganya tu? Dalam tak sampai 3,000, 2,000 lebih. Oh, 3 phase tu tak sampai 3,000. 3 phase portable charger murah. 3 phase portable charger dalam 2,500 ke 3,000. Okey, katalah kita ni dungu lah, tak reti nak pasang sendiri semua kan Berapa cost tu biasanya untuk installation lah? Kalau single phase selalunya kalau nak pasang
kabel, safety breaker tu MCB, dengan wiring apa semua, dia orang charge dalam 500, 600 macam tu. Okey. 500. So dia pasang Kalau 3 phase, mahal sikit. kalau 3 phase dalam 1000, 1200. Oh, tak adalah mengarut harga dia. Kayaknya maksudnya Tak. within 5,000 dah cover semualah. Bawah 5,000 dah boleh counting semua benda lah. Kurang Untuk daripada rumah. tu lah, bukan 5000 pun. Kalau katalah charger paling mahal 2,500. So pasang 3 phase punya cabling 1000. Katalah 1000. Sebab benda ni bergantung pada jarak DB kita dengan berapa jauh porch tu, parking lot tu kat mana. Itu je sebenarnya. Sebab yang cost paling mahal copper tu, copper cable. Kalau macam 3 fasa, dia perlukan 5 kabel. Cik Zuri cerita ni untuk kereta-kereta biasa lah kot kan. Kalau kereta yang macam Dia tak bateri kira. besar macam Porsche Taycan ke semua tu macam mana? Sama juga ke? Tak kira, sama je. Pasal paling banyak dikira 3 phase dah 22 kilowatt kan. Betul. So Porsche Taycan pun 120 kan paling besar bateri. Betul. Tapi kalau kalau kosong 6 jam. Betul. So maknanya sistem pendawaian ataupun unit pengecas dekat rumah ni, dia untuk semua jenis kereta, tak kira kereta yang paling ekonomi ataupun kereta yang mewah. Okey? Itu je. Itu dia video kita hari ni. Kawan-kawan semua tolong macam biasa tolong tekan butang like dan kongsilah. Saya tahu ramai kawan-kawan sekarang tengah cari maklumat tentang kereta elektrik, tentang charging semua, kongsi dengan dia orang. Dan tolong kita sikitlah subscribe. Kita nak try dapat 100,000 subscriber and tekan butang loceng tu lah. Nanti kalau video macam ni lagi naik, dia akan beritahu kat awak. Wanda Malaysia, Wanda Ibrahimah. Kita jumpa lagi insya-Allah.